Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, host anda dalam Pod Ikhlas. Kali ini Hasanah Mahmud. Baiklah, sebelum tu kepada penonton semua, jangan lupa untuk tekan like video ni dan juga jangan lupa subscribe saluran YouTube Yayasan Ikhlas, dan juga jangan lupa untuk tekan loceng bagi mengikuti video-video terbaru kami lah. Okey, baiklah, minggu ini kita bersama lagi dengan jemputan yang kita pernah jemput, iaitu saudara Haziq. Assalamualaikum Haziq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah sudi jemput untuk kali kedua. Sama-sama. Terima kasih juga Haziq sebabnya sudi bersama lagi kita pada kali ini, tapi kita akan bincang topik yang lain lah daripada sebelum ni kan. Alhamdulillah, insyaAllah. Baiklah Haziq, kalau kita tengok sekarang ni ramai budak-budak ataupun anak-anak zaman sekarang yang tak nak sambung belajar. Sebabnya mungkin banyak sebab lah kan. Sebab tak nak sambung belajar tu, ada yang mungkin nak kerja sebab cepat dapat duit ke apa semua kan. Tapi ada juga sebenarnya student yang nak sambung belajar lepas SPM kan. Tapi persoalannya nak sambung belajar tapi tak nak sambung bidang mereka kalau boleh nak elak bidang STEM kita panggil kan, ataupun sains, berbanding nak ambil bidang-bidang lain lah, macam tu. So apa sebenarnya pendapat Haziq? Ya, terima kasih banyak Hasanah atas soalan tersebut. Terima kasih sekali lagi lah kepada Pod Ikhlas sudi jemput saya untuk bincang lah soalan-soalan yang kita rasakan kritikal lah kot, ataupun penting lah untuk kita ceritakan kan. Jadi memang satu benda lah yang kita nampak, bahawa satu situasi, satu krisis lah mungkin kita nampak, bahawa student ataupun anak-anak generasi baru ni, diorang tak nak sangat sambung dalam bidang apa yang kita panggil sebagai STEM, sains, teknologi, engineering, matematik. Dan dia punya graf dia tu, graf pengambilan dia cantik jatuh. Dia jatuh dengan cantik. Maksudnya memang makin lama makin ramai yang meninggalkan bidang kita panggil sebagai sains matematik ni. Sebabnya mungkin pelbagai, tapi saya nampak dia adalah satu benda yang sangat-sangat maksudnya kritikal lah, sangat-sangat bahaya. Terutama sekali kita sekarang hidup dalam zaman macam-macam lah orang panggil IR 4.0, zaman dunia digital, zaman AI dan sebagainya. Dan dikala dunia kita ni sememangnya dipelopori ataupun dikuasai hampir sepenuhnya oleh sains ataupun asas teknologi. Sains, matematik, teknologi itu sendiri, tiba-tiba generasi baru ni tak nak berada dalam, maksudnya menolak ilmu tersebut. Dan dia sebenarnya kita nampak macam irony, paradoks, bertentangan, dan sangat-sangat membimbangkan lah, sangat-sangat membimbangkan. Jadi ini memang satu persoalan yang saya rasa memang sangat-sangat kena diterokai lah, dan sangat-sangat kita kena cari dia punya penyelesaiannya sesegera mungkin. Sebab kalau kita tak menguasai sains dan matematik sebagai satu negara bangsa, masa depan akan jadi sangat-sangat kelam. Okey, baik Haziq. Terima kasih Haziq. Kalau kita tengok, kalau Haziq cakap graf tu makin menurun, tapi sebenarnya dia graf satu lagi, saya rasa graf yang macam dia bukan naik cantik macam tu kan. Maksudnya semakin kita nak kejar dengan dunia yang penuh teknologi, engineering apa semua tu, sepatutnya dia makin bertambah lah kan. Student tu kan nak sambung kan. Tapi sebenarnya dia sebaliknya pula kan, macam tu kan. Sebenarnya kan kalau kita tengok kalau saya sendirilah kan, saya share kan, macam saya dulu pun sebenarnya tak nak, kalau boleh macam memang elak lah ambil sains tu kan. Soalnya tak tahulah, saya pun boleh jadi juga, saya rasa ada satu perspektif yang macam rasa macam sains ni susah. Macam mana tu Aziz? Okay, ya itulah mungkin sebab kenapa orang tak ambil ni, ada banyak macam-macam lah kot sebab dia. Banyak orang yang boleh bash, banyak pihak kita boleh kecam dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kita boleh maksudnya senaraikan ataupun letak pada prioriti itu sendiri, mungkin maksudnya macam mana masyarakat kita mengendalikan maksudnya ilmu sains matematik ni, macam mana kita kendalikan secara kolektif lah, secara berjemaah. Contoh paling simple lah untuk kita, anak-anak kita lah, bila diorang nak minat pada sesuatu, benda first yang paling penting yang diorang kena ada adalah diorang kena ada orang yang diorang boleh jadikan hero, orang yang diorang boleh rujuk. Contoh inspirasi kan. Contoh kalau menyanyi kan,
diorang nak refer pada hero-hero ataupun artis-artis ataupun nama-nama besar dalam dunia Industri, hiburan ni memang bersepah. Betul. Bersepah-sepah, maksudnya hero-hero ataupun reference role model yang diorang boleh Nak jadikan rujukan dalam bidang hiburan lah kalau diorang nak memang. Jadi maksudnya kalau diorang minat dengan benda tu, diorang ada role model diorang. Sains matematik siapa? Mungkin Puan Hasanah boleh bagi satu nama hero sains matematik kita. Sains matematik sudah soalan. Haziq ni dia suka tanya soalan dia kat saya. Kita suka belasah moderator. Dia belasah moderator balik So susah nak bagi susah nak edit nanti. Saya kalau saya ingat dulu kalau kat sekolah saya ada hero sendiri. Sebenarnya kalau ikutkan tak semua saya tak suka subjek sains tu kan. Tapi ada satu subjek fizik ni saya suka lah sebab cikgu tu. Okey. Kan. Cikgu, Boleh jadi saya punya icon tu pun reference. Ya, betul. Sebenarnya paling-paling pun mungkin maksudnya anak-anak murid boleh jadikan cikgu lah. Tapi cikgu ni dia macam mana? Cikgu yang kita boleh jadikan hero ni dia susah nak dapat lah sebenarnya. Dia maksudnya macam benda-benda yang sangat rare lah untuk kita dapatkan. Dan kita bandingkan contoh dengan negara barat kan. Diorang ada terlampau banyak maksudnya nama-nama besar dalam sains matematik. Stephen Hawking, diorang ada. Lama dulu Albert Einstein lah. Diorang ada Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson lah. Banyak sangat. Terlampau banyak. Banyak. Jadi diorang at least ada reference, at least ada role model. Dan itu yang bila kita tanya satu lagi soalan contohnya. Ni tanya kat moderator sekali lagi sebab kita suka belasah moderator. Dia belasah betul ni. Okey, apa contoh website sains dan matematik bahasa Melayu ataupun tempatan yang puan moderator tahu boleh namakan? Website sains Website sains atau maths macam tu. Sains atau matematik tempatan. Website kalau yang saya tahu pusat tuition adalah. Pusat tuition. Pusat tuition. Okay. Lulus ke? Boleh ke? Lepas ke? Kalau yang luar negara? Luar negara Ya Allah. Ada National Geography, ada Nature, ada Life Science, ada BBC National Geography Science, lah yang paling kalau bagi saya paling familiar lah. Yes, maksudnya diorang ada banyak sangat rujukan. Tapi maksudnya budak-budak ni, anak-anak murid kita ni, kalau diorang nak suka pada subjek sains matematik ni, macam mana diorang nak terikat? Kalau masyarakat yang diorang berada tu sendiri seolah-olah tak meraihkan langsung. Diorang tak ada. Contoh saintis-saintis yang kita boleh jadikan hero. Kita ada contohnya macam Dr. Angelika contohnya yang supermassive black hole tu, yang menjumpai supermassive black hole. Dr. Nur Khairiah speaker terbaik dalam sains, dan kita ada beberapa nama lagi lah. Tapi entah kenapa nama-nama ni maksudnya dia tak dijadikan maksudnya macam hero, role model. So itu yang kita nak tanya. Budak-budak pun tak tahu kan. So, budak-budak tak tahu. Budak-budak macam dia tak dijadikan maksudnya exposure dia tak macam level kalau untuk jangan tak payahlah sebut nama dah. Kan. Contoh macam artis yang buat lawak-lawak bodoh, yang buat gimmick cerai dengan gaduh laki bini ke apa nak jual produk contohnya. So macamnya dia punya exposure dia tak macam tu. Jadi tu yang kita kata siapa nak salahkan kat sini. Maksudnya kalau saya dulu suka sains, memang kalau saya nak ada role model memang kena tengok pada peradaban lain, tamadun contohnya tamadun barat, orang US, UK sebagainya, YouTuber sains. Saya akan tengok Vsauce dan sebagainya gitu. Maksudnya yang bukan tempatan. Jadi ini adalah satu masalah yang pada saya akarnya adalah masyarakat kita sendiri tak meraihkan, masyarakat kita sendiri tak support dia. Jadi maksudnya dia tak ditranslate lah kepada you nak bagi anak-anak you suka dan minat kepada sains, matematik, sedangkan keseluruhan masyarakat hero-hero yang diorang boleh jumpa di angkat naik adalah maknya lah apalah. Pelik. So maksudnya tokoh-tokoh akademik ni kita tak jumpa diorang macam level influencer. Ya betul. Itu mungkin keyword dia lah, influencer akademik ni.
So siapa nak jadi? Kenapa tak ada? Betul. Kalau sebenarnya Haziq, kalau kita tengok sekarang kan, macam apa, ada je kan. Macam kalau saya tengok ni dekat TikTok, dia dah start ada cikgu, macam cikgu prasekolah yang boleh ajar budak yang tak pandai membaca, tapi dengan dia mengajar secara macam fun lah kan. Nampak benda tu. Tapi saya rasa tu antara orang panggil apa dia Sekarang start memang ada trending dah start tu nampak kan. dia punya ni lah, dia punya gerakan, dia punya wave dia Betul. mungkin daripada mereka-mereka yang sedar lah. Sebab content creation ni dia satu benda yang bagus adalah bila kita dulu model lama adalah kalau you nak tahu sesuatu, you tengok TV, you kena ada radio. Maksudnya dikawal oleh beberapa third party ataupun dikawal oleh agensi tertentu. Tapi dengan media sosial baru ni, setiap orang boleh buat channel sendiri. Setiap orang boleh buat TikTok panggil apa, page ke profile ke apa sendiri. Platform TikTok. Platform sendiri. Dan diorang boleh maksudnya ketengahkan konten-konten yang ikut education niche. itu sendiri. Itu sendiri. Jadi ini kita nampak start ada bibit-bibit ni, dan apa yang kita kena buat adalah kita kena sokong. So kita kena sokong, naikkan supaya diorang ni lebih sama taraf lah dengan contohnya influencer-influencer yang bukan bergenre pendidikan dan terutama sekali sains. Betul. Okey Haziq, saya rasa itulah kalau kita tengok wave tu, dia ada sedikit lah, maksudnya positif kan, positif punya positif punya environment lah. Walaupun tak ada, tapi kita doakan semoga macam dia akan banyak lagi lah kan lepas ni kan, cikgu-cikgu. Dan of course yang diorang ni jadi kena ada sokongan lah. Kena ada sokongan. You can only go so far lah kalau memang you buat ni atas dasar maksudnya you punya passion semua tu. Jadi sedangkan contohnya macam kita tengok dunia hiburan contohnya, dia bukan passion, dia orang ada jentera, dia orang ada jentera ekonomi, industri dia orang sendiri. Itulah sebabnya dia orang menguasai dunia, sebab passion tambah dengan you dijenterakan dalam bentuk industri. So mungkin kalau kita boleh jadikan contohnya passion content creator ni, yang pendidik yang independent, yang solo ni, jadikan bentuk dalam satu jentera, mungkin tak tahulah, mungkin NGO ke, atau mungkin ada bigger yang mereka yang ada capital yang lebih besar untuk support. Sebab diorang ada idea content creator ni. Macam saya sendiri nak suruh saya handle company memang ke laut lah. Sebab biasa buat content kan. Buat company content creator tapi dalam bawah laut ke apa, memang ke laut sungguh lah. So maksudnya management, pengurusan benda-benda, duit lagi lah macam tu kan. Maksudnya benda yang mungkin pihak-pihak kami content creator ni tak ada sangat. So mungkin itu yang sokongan yang mungkin sokongan diperlukan lah untuk influencer sekarang kan. So kita nak dengar lah pesanan tak adalah pesanan, saya rasa macam Haziq biasa budak-budak sekolah. Biasa kalau saya rasa mungkin juga daripada Haziq punya konten tu kan, budak-budak sekolah start suka lah. Contoh subjek-subjek terutamanya berkaitan sains lah. Kalau tengok Haziq punya saluran tu banyak memang berkaitan sains. So apa yang Haziq nak pesan lah kat budak-budak? Itu satu benda yang aneh lah sebenarnya. Memang aneh. Sebab waktu saya buat ajar ataupun channel pendidikan saya ni, memang bukan buat untuk sekolah rendah lah. Sebenarnya asalnya nak buat untuk at least sekolah menengah, form 4, form 5, college, university. Tapi kalau jumpa kat tengah-tengah jalan, di tepi jalan tu, tiba budak-budak nampak muka macam ni, pandang tu kan. Dia orang follow, dia orang tengok. Ada darjah 1, darjah 2 pun ada. Tengok. Tanya apa benda yang korang faham daripada tu. Dia orang kata memang dia orang suka. So mungkin satu benda yang kita tak boleh ada dalam mindset kita adalah tak boleh ada mindset pandang rendah kepada generasi baru sebenarnya. Kita tak boleh ada mindset tu. So boleh jadi sebenarnya mereka sangat-sangat mencari sebenarnya konten-konten pendidikan, education. Faham. Tapi kita tak diraikan sangat sebab kita mungkin orang-orang dewasa yang dah keluar daripada sistem ni, kita tak nak buat konten untuk diorang. Jadi maksudnya bila tak dibuat, diorang macam mana kan, tak ada alternatif. So diorang pergilah ke alternatif
lain bukan pendidikan, bukan ilmu. So jadi memang konten yang saya buat memang asalnya bukan untuk sekolah rendah, tapi banyak sangat dihargai lah oleh budak-budak sekolah rendah. Dan ada setengah tu yang memang dia orang faham, dia orang lain macam. Orang boleh start darjah 2 dah sebut infinity lah, apa benda kan. Rasanya dahsyat lah. Tapi itulah rasanya mungkin kita raihkan dan kita tak boleh pandang rendah pada mereka. Betul, sebab saya rasa juga salah satu macam Haziq punya penyampaian kot kan. So, kalau betul macam Haziq cakap kan, macam kalau tunjuk muka orang kenal, tapi suara tu pun orang dah mula ingat tau. Kalau masa tu kalau tutup mata pun, kalau Haziq cakap tu memang orang tahu dah ni Haziq lah. Sebab saya pun boleh dengar pun kan, saya rasa macam ni macam gaya detektif Conan punya gaya dia bercerita kan. Masa dia Haziq nak start konten setiap konten kan, so dia macam betul, suara pun dah betul, suara tu memang unik lah Haziq. So saya rasa tu juga budak suka sebenarnya kan. Tahu lah. Okey, baiklah Haziq, terima kasih Haziq atas perkongsian. Saya rasa macam dia santai lah kan, santai dan santai tapi berinformasi lah kan. Sharing Haziq pasal sains ni lah terutamanya kan, untuk anak-anak di luar sana yang mungkin tak minat sains tapi bolehlah jadikan, saya rasa Haziq pun boleh jadi idola lah sebenarnya kan. Dia influencer dalam bidang sains sebabnya banyak sangat saluran konten-konten dalam saluran ajar tu berkaitan dengan sains. Okey, baiklah. Terima kasih Haziq sekali lagi. Okey, kepada penonton, jangan lupa untuk like video ni dan juga jangan lupa subscribe saluran YouTube Yayasan Ikhlas, dan juga jangan lupa tekan loceng untuk mengikuti video-video terbaru daripada kami. Okey, terima kasih Haziq sekali lagi. Okay, Assalamualaikum. Banyak sudah jemput. InsyaAllah mungkin ada rezeki lain ke? InsyaAllah kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.